Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Masyhadi bin Maulah, merupakan pelajar OUM Lahadatus Sabah. Dalam video ini saya akan membentangkan tugasan bagi subjek penghantar komunikasi dalam kod ABCC 1103, yang mana tajuk dipilih ini berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang mana dalam video kali ini kita akan memfokuskan impak dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi buat masa kini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dengan Anda, apa yang Anda paham tentang komunikasi? Oke, di sini saya akan jelaskan. Kita masuk bab pengenalan. Komunikasi merupakan satu bahagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia sering berkomunikasi sama ada dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dan terdapat berbagai jenis komunikasi, dan antara contoh-contohnya ialah, dan antara jenis-jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi kumpulan. Apa yang Anda paham dengan komunikasi kumpulan? Komunikasi perkumpulan yang melibatkan lebih daripada dua individu. Komunikasi kumpulan juga terdiri daripada interaksi antara individu yang berlaku dari semasa ke semasa sehingga ia membentuk suatu entiti. Dan yang kedua adalah komunikasi awam. Komunikasi awam adalah komunikasi yang bertujuan menyampaikan maklumat kepada sebilangan besar khalayak. Contohnya ialah seorang penceramah yang memberi ucapan motivasi kepada pelajar ataupun membentangkan suatu kertas kerja di satu seminar antarabangsa. Dan yang ketiga adalah komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau komunikasikan diri, self-talk, adalah satu proses komunikasi yang berlaku dalam diri individu, dan juga boleh menganggap konsep komunikasi intrapribadi serupa dengan berfikiran. Dan yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Dan yang terakhir sekali adalah komunikasi massa, yang bermaksud maklumat yang disampaikan melalui perantaran media sosial kepada khalayak yang terdiri daripada sekumpulan individu tanpa bersemuka. Contohnya seperti televisyen, radio, surat kabar, majalah, Facebook, WhatsApp, dan banyak lagi. Oke, kita teruskan. Sama ada Anda tahu ataupun tak tahu, internet telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1897. Dan dari sejak itu, internet telah memainkan peranan penting kepada negara ini serta komuniti di negara yang sedang membangun. Pengenalan kepada penggunaan broadband pada tahun 2007 di Malaysia telah menjadikan internet sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan rakyat. Akses internet yang lebih maju dan lebih baik dan lebih laju telah banyak membantu membangunkan e-com dan juga perniagaan online di kalangan rakyat Malaysia. Tambahan lagi, pada zaman sekarang, rakyat Malaysia lebih banyak bergantung kepada kemudahan internet dalam aktiviti seharian mereka dengan aktiviti seperti membaca akhbar, membayar bil, atau hanya berkomunikasi dengan rakan-rakan dan juga keluarga. Sejak dulu lagi, terdapat pelbagai perdebatan mengenai kesan baik maupun kesan buruk teknologi internet ini terhadap komuniti di seluruh dunia. Memang tidak dapat dinafikan lagi, teknologi ini telah membawa kepada perubahan yang sangat ketara dan sangat besar pada semua individu dan masyarakat di dunia ini. Bagi membincangkan kesan baik ICT terhadap masyarakat, ia boleh dibicarakan melalui peranan ICT tersebut kepada sesuatu masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita jelaskan tentang 6 peranan umum terhadap masyarakat. Yang pertama adalah menyumbang kepada faktor ekonomi. Yang kedua adalah menggalakkan sistem pendidikan. Yang ketiga, menyediakan sesuatu maklumat pembangunan. Yang keempat, menyediakan medium untuk menyalurkan maklumat. Yang kelima, medium untuk bersosial. Dan yang keenam adalah menjadi salah satu medium hiburan. Dan antara 6 peranan tadi, saya akan membentangkan 3 kelebihan umum kepada masyarakat. Yang pertama, menyumbang kepada faktor ekonomi.
Teknologi ICT juga banyak memudahkan individu untuk melakukan setiap transaksi penjualan dan pembelian melalui berbagai aplikasi dengan lebih mudah dan murah berbanding dengan barangan yang berada di kedai. Ruth pada tahun 2007 menyatakan bahwa aplikasi ICT amat sesuai dijadikan sebagai alat intervensi untuk membantu sosioekonomi masyarakat serta dapat membantu membasmi kemiskinan. Dan yang kedua, menggalakkan sistem pendidikan. Golongan remaja, terutamanya yang berada di sekolah menengah maupun institusi, adalah pengguna internet yang utama, dan ini mungkin disebabkan oleh keperluan belajar mereka serta untuk mengisi masa lapang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Samsu dan Kus Nafizal pada tahun 2007 menunjukkan bahwa media pembelajaran menggunakan ICT sangat bermanfaat kepada pelajar, di mana ianya memberi pengaruh yang sangat tinggi kepada motivasi dalam pembelajaran serta dapat membantu dalam melahirkan pelajar yang boleh belajar sendiri dan berdikari. Dan yang ketiga, medium untuk menyalurkan maklumat. Kaware pada tahun 2015 dalam penulisannya telah mendefinisikan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai satu gabungan antara alat dan sumber teknologi yang mana boleh digunakan untuk menyebarkan dan memanipulasi maklumat serta ia menyokong proses pembelajaran di abad 21. Antara revolusi yang berlaku terhadap komputer pada alat ICT yang lainnya ialah merangkumi aspek kelajuan, fungsi, perkakasan, perisian, saiz memori, dan aspek lain peralatan tersebut yang mana ia menyumbang kepada kemajuan teknologi yang lebih canggih. Namun begitu, penggunaan internet yang berlebihan juga telah menimbulkan kebimbangan berbagai pihak, di mana ia sering berkait dengan risiko tinggi terhadap aktiviti negatif seperti permainan video yang ganas, pornografi, serta perjudian. Selepas kita bincangkan tentang 6 kelebihan ICT terhadap masyarakat, sekarang kita masuk dalam faktor yang boleh dijadikan sebagai menjadi punca kepada cabaran dan masalah ICT. Yang pertama adalah dari segi faktor organisasi. Yang kedua dari segi faktor keuangan. Yang ketiga dari segi faktor teknikal. Keempat dari segi faktor sosial. Dan kelima dari segi faktor lokasi, dan keenam adalah faktor peraturan dan manusia. Dari 6 tadi saya akan bincangkan tiga faktor dan cabaran masalah ICT. Yang pertama, dari segi faktor organisasi. Berdasarkan faktor organisasi, faktor kurang minat dan kurang kepakaran dalam menggunakan teknologi ICT berkualiti perkhidmatan yang disediakan adalah rendah oleh pusat perkhidmatan, kebimbangan mengenai menggunakan dalam penggunaan ICT. Yang kedua adalah dari segi faktor teknikal. Bagi faktor teknikal pula, masalah yang telah dikenal pasti menyumbang kepada faktor cabaran dan masalah ini adalah penggunaan jalur lebar yang rendah, kekurangan infrastruktur yang bersesuaian dengan lokasi, kekurangan perisian yang diperlukan dan berguna, kekurangan perkakasan, sistem telekomunikasi yang rendah, serta kekurangan individu yang pakar dalam ICT, contohnya seperti di kawasan pendalaman. Dan yang ketiga dari segi faktor keuangan. Kajian yang dijalankan oleh Hasan pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa faktor keuangan adalah salah satu halangan kepada community untuk menggunakan teknologi, dan keputusan kajian ini selari dengan kajian lain yang dilaksanakan oleh Abu Hasan, Norizan, dan Abdul Razak pada tahun 2009. Setelah apa yang saya bincangkan secara ringkas tentang teknologi komunikasi dan maklumat, kesimpulan yang boleh saya berikan adalah penggunaan teknologi ICT dalam berbagai bidang, termasuklah dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan industri telah berkembang pesat di seluruh dunia, termasuklah Malaysia sendiri. Dan ianya telah mempengaruhi manusia dari hari ke hari.
sehinggalah mustahil untuk membayangkan dunia pada hari ini tanpa penggunaan aplikasi teknologi dalam kehidupan seharian. Dengan mengenal pasti kesan-kesan teknologi ICT ini kepada sesebuah masyarakat dapat membantu kita mengawal dan mengambil peluang kesan tersebut. Oleh itu, amatlah penting untuk kita mengetahui cabaran dan masalah mengenai teknologi ICT yang ada di Malaysia ini, bagi memastikan kita memahami teknologi ini dan memastikan kita bersedia untuk menyelesaikan cabaran dan masalah yang berkaitan dengan teknologi. Tambahan pula, segala cabaran dan masalah berkaitan dengan teknologi ICT mestilah dihadapi dengan pengetahuan dan berkemahiran yang cukup bagi memastikan negara tidak ketinggalan dan dapat bersaing dengan negara lain dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Jalan dulu.